Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 5 ingin membuat pembentangan video berkaitan pembinaan Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Di sini saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, Muhammad Hafiz S61703, Syed Muhammad Fitri bin Syed Muhammad Syaiful Zalizan S62273, Wan Nur Atirah binti Wan Muhammad Rasidi S63359, Nur Aisyah binti Azhar S63315, Siti Sumia binti Salipur Baharin S63196, Hasmiza Aswani binti Awang S61463 dan Nur Syafika binti Kamaruzzaman S61471. Ini merupakan hasil pelanlakaran bagi projek kami iaitu Jambatan Rahmah. Gambar yang kedua pula adalah hasil daripada lukisan projek kami. Pengenalan, latar belakang. Jambatan Angkat Kuala Terengganu merupakan mercu tanda baru di Bandar Negeri Terengganu yang mana jambatan pertama yang mempunyai reka bentuk seperti ini di Asia Tenggara. Jambatan ini mempunyai ukuran panjang sepanjang 638 meter yang merentangi muara Sungai Terengganu yang mana jambatan ini menghubungkan Bandar Kuala Terengganu dengan seberang Takir. Reka bentuk dan seni bina yang dihasilkan ini juga sangat menarik minat kerana mempunyai reka bentuk yang menarik dan moden. Oleh itu, dengan menjadikan Jambatan Angkat Kuala Terengganu sebagai ilham, satu lagi jambatan dibina iaitu Jambatan Rahmah yang terletak di Bandar Kota Baru, Kelantan. Jambatan ini dibina bertujuan untuk memudahkan penduduk di Kelantan ke Kota Baru merentasi Sungai Kelantan kerana jambatan yang sedia ada tidak mampu menampung jumlah kenderaan yang mulai meningkat di Kelantan terutamanya pada musim perayaan. Jambatan merupakan satu struktur yang dibina untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, landasan kereta api ataupun jalan raya. Ia dibina untuk membolehkan laluan pejalan kaki, pemandu kenderaan atau kereta api di atas halangan itu. Jambatan awam ini juga dibina di sesuatu tempat bertujuan untuk memudahkan penduduk setempat untuk bergerak ke mana-mana. Penyediaan jambatan bagi sesebuah bandar dapat mengelakkan daripada berlakunya kesesakan lalu lintas yang melampau. Selain itu, perancangan ialah aktiviti yang dijalankan melalui perbincangan, perundingan dan perhitungan untuk membuat persediaan yang lengkap mengenai tindakan-tindakan yang diambil pada masa hadapan untuk mencapai matlamat pembangunan. Jambatan merupakan salah satu pembangunan yang dibina oleh kerajaan untuk kegunaan orang ramai bagi memudahkan perjalanan ke sesuatu destinasi yang dituju. Seterusnya, jambatan ini dibina di kawasan yang menjadi tumpuan penduduk setempat yang dilengkapi taman rekreasi yang mengamalkan konsep mesra alam bagi mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar walaupun banyak pembangunan dijalankan. Jambatan ini dibina berteraskan konsep mesra alam sekitar kerana di sekeliling jambatan ini ditanam dengan pokok-pokok hijau yang menyegarkan pemandangan. Jambatan Rahmah ini dibina bertujuan untuk menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke negeri Kelantan untuk melihat keindahan yang wujud tanpa perlu memikirkan tentang kesesakan lalu lintas dengan adanya Jambatan Rahmah ini. Jambatan ini juga menjadi laluan kapal-kapal dan bot-bot yang sering melalui jalan air di Sungai Kelantan. Dengan adanya Jambatan Rahmah ini, pengguna jalan raya tidak perlu khawatir lagi tentang kesesakan lalu lintas kerana jambatan yang dibina ini sangat besar ukurannya yang mampu menampung banyak kenderaan dalam satu masa. Pernyataan masalah ialah kesesakan lalu lintas merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi penduduk yang menetap di negeri Kelantan, terutamanya ketika musim perayaan. Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa pembangunan jalan raya dan jambatan yang menghubungkan suatu kawasan ke kawasan yang lain tidak banyak dibina menyebabkan kesesakan lalu lintas sentiasa berlaku, walaupun bukan pada musim perayaan. Justru itu, pembangunan seperti jambatan ini harus dijalankan bagi memudahkan urusan pengguna jalan raya yang ada di negeri Kelantan.
Yang kedua ialah Kelantan mempunyai kawasan yang luas, terutamanya di kawasan kampung yang tidak berhubung dengan kawasan bandar, yang menyebabkan tiada jalan penghubung untuk pengguna jalan raya melalui untuk ke bandar. Maka hanya jalan utama sahaja yang dapat dilalui, menyebabkan sering berlaku kesesakan lalu lintas. Oleh itu, pembangunan seperti jambatan harus dijalankan agar kesesakan jalan raya dapat dikurangkan dan dalam masa yang sama dapat memudahkan urusan penduduk setempat untuk bergerak menuju ke destinasi pilihan mereka. Oleh itu, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri Kelantan. Yang kedua, menyediakan keperluan pembangunan asas kepada penduduk setempat, dan yang terakhir ialah menaikkan daya tarikan kepada pelancong untuk melancong ke negeri Kelantan. Bahagian seterusnya adalah analisis teknikal pemasaran dan organisasi. First, pengenalan dan definisi. Projek yang akan dijalankan ialah projek awam Jambatan Rahmah di Bandar Kota Baru, Kelantan. Jambatan ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan pergerakan lalu lintas masyarakat setempat, lebih-lebih lagi pada hari musim perayaan. Yang kedua, perumusan, penyediaan dan analisis kemungkinan. Projek Jambatan Rahmah ini dibangunkan di kawasan Bandar Kota Baru, Kelantan. Kawasan pertempatan ini dipilih untuk dibangunkan bagi memudahkan penduduk di kawasan Kelantan ke Kota Baru merentasi Sungai Kelantan kerana jambatan yang sedia ada tidak mampu lagi menampung jumlah kenderaan yang semakin meningkat dari semasa ke semasa, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Yang ketiga ialah reka bentuk. Jambatan Rahmah ini dibina menggunakan teknik pembangunan hijau yang berkonsepkan mesra alam setelah menganalisis kawasan sekitar bandar tersebut kelihatan padat dengan pertempatan penduduk dan tidak mempunyai tanaman hijau yang banyak yang berpotensi untuk menyejukkan suasana sekitar. Teknik pembangunan hijau ini dilakukan dengan penanaman pokok-pokok baharu dapat membantu menyerap karbon dioksida dari udara yang akhirnya dapat mengurangkan kesan gas rumah hijau. Seterusnya ialah bahagian penilaian. Projek Jambatan Rahmah ini dijangka akan mendapat sambutan yang baik. Hari ini, walaupun di kawasan Kota Baru kekurangan fasiliti asas, ianya telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelancong dan orang setempat dengan adanya fasiliti yang lain walaupun mereka terpaksa mengalami kesesakan lalu lintas. Maka, apabila pembangunan projek awam ini dibangunkan, dijangka Jambatan Rahmah dapat menerima kadar pelancong yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Seterusnya ialah bahagian pemilihan, rundingan dan kelulusan. Setelah menjalankan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pembinaan projek di tapak cadangan, disimpulkan projek pembinaan Jambatan Rahmah ini akan terus dilaksanakan di tapak pembangunan yang dipilih, iaitu di sekitar Bandar Kota Baru, Kelantan. Pengaktifan dan organisasi. Serta organisasi kontraktor bagi projek yang dijalankan adalah seperti rajah yang tertera di sini, yang diketuai oleh Encik Izziluddin Basir sebagai Direktor bagi projek pembinaan Jambatan Rahmah di Kota Baru, Kelantan. Pelaksanaan projek pembinaan Jambatan Rahmah di Kota Baru, Kelantan akan bermula dijalankan bermula tarikh 1 Januari 2023 dan dijangka siap sepenuhnya 31 Disember 2024. Penyeliaan, pemantauan dan kawalan. Anggaran sekitar 1 Jun 2023, dijangka projek telah mencapai proses pembinaan sebanyak 40%. Wakil daripada pengurusan tertinggi projek akan melakukan penilaian awal pembangunan. Selesai atau penamatan jika projek pembangunan dinilai baik, maka proses pembinaan akan terus dijalankan sepenuhnya sehingga selesai. Jika projek pembinaan dinilai tidak baik, seperti mendatangkan kesan negatif kepada kawasan setempat, maka projek akan ditangguhkan dan dibatalkan. Peresapan output. Peralihan kepada pentadbiran biasa setelah projek selesai dibangunkan. Organisasi projek akan beralih semula kepada pengurusan asal, iaitu pengurusan tertinggi projek. Penilaian sekitar tempoh 2 tahun projek ini selesai dibangunkan.
Pengurus akan menilai sama ada berlaku kesan negatif atau tidak hasil daripada pembangunan jambatan ini kepada kawasan sekitarnya. Analisis dan tindakan susulan. Projek Jambatan Rahmah ini akan terus dianalisis dan dipantau dari masa ke semasa untuk memberi kesimpulan akhir sama ada projek yang dijalankan ini sama ada berjaya atau tidak. Organisasi projek. Carta ini menunjukkan carta organisasi bagi projek pembinaan Jambatan Rahmah yang bertempat di Kota Baharu, Kelantan. Projek ini diketuai oleh Cik Hasmiza Awang sebagai pengurus besar projek. Bagi analisis kos dan faedah, di sini terdapat dua eksternaliti iaitu positif dan negatif. Mana eksternaliti positif meningkatkan mobiliti penduduk, itu menyebabkan mengurangkan kos pengangkutan. Jadi nilai kos anggaran kos pengangkutan tu daripada 500 per individu berkurang 80% berkurang sebanyak 100. Itu eksternaliti positif yang kedua, meluaskan perniagaan, hasil jualan meningkat. Jadi hasil anggaran semasa tu 1,000 per minggu, kemudian meningkat 80% dari hasil mingguan, meningkat sebanyak 1,800. Okey, eksternaliti yang ketiga, mengembangkan sektor pelancongan. Peningkatan hasil dari pelancongan, anggaran semasa 10,000 per minggu, meningkat sebanyak 5% menjadi 15,000. Lepas tu, eksternaliti yang terakhir mewujudkan peluang pekerjaan. Peningkatan kos sehari hidup, anggaran semasa 2,500 sebulan, meningkat sebanyak 50%, jadi sebanyak 3,750. Okey, eksternaliti yang negatif pula, kemusnahan landscape semula jadi. Peningkatan kos rawatan alam sekitar, anggaran semasa 5,000, kemudian kos tu meningkat sebanyak 60%. Jadi kos untuk rawatan alam sekitar sebanyak 8,000. Okey, yang seterusnya kami membahaginya kepada dua, iaitu faedah dan kos. Faedah kami itu meningkatkan mobiliti penduduk, meluaskan perniagaan, mengembangkan sektor pelancongan, peluang pekerjaan, kemusnahan landscape semula jadi dan dana kerajaan. Untuk kos, modal kerja, utiliti, kos overhead, penyelenggaraan, guru dan peralatan dan kos input, iaitu bahan binaan. Kemudian kami memperoleh faedah bersih melalui dengan jumlah faedah tu ditolak dengan jumlah kos, iaitu jadi faedah bersih 17,762,450. Berikut adalah penyata sumber projek. Jadi kadar faedah kami ialah sebanyak 10%. Dalam penyata sumber projek ini kami dapat menjumlahkan kos faedah, jumlah kos operasi, jumlah kos, hasil dan aliran sumber bersih projek. Kemudian untuk penyata kewangan projek, yang kami kadar inflasi sebab 7%, kadar faedah 10%. Di sini kita dapat lihat aliran keluar dan aliran masuk duit. Di mana aliran sumber, aliran kewangan sebelum, aliran kewangan pada pemilik. Di sini pula kita mengambil kira tentang kos, untung bersih dan mencari compound factor, discount factor dan kos darat discount factor, untung darat discount factor dan PV untung bersih, iaitu untung bersih didarat dengan discount factor. Kemudian apabila perkara tersebut dikira, kami memperoleh NPV sebanyak 16,768,400 dan BCR sebanyak 1.33. Seterusnya, kriteria pemilihan projek. Analisis dilakukan selepas merancang aliran tunai. Hal ini bagi melihat kebolehsanaan keuangan dengan menggunakan parameter sedia ada termasuk NPV, BCR dan IRR. Kadar diskaun yang ditetapkan di dalam kajian ini adalah sebanyak 10%. Hasil kajian mendapati nilai NPV dan BCR adalah melepasi kriteria pemilihan untuk menerima proposal ini. Manakala bagi nilai IRR pula adalah tidak melepasi kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan hasil keputusan, di dalam kajian ini, NPV adalah sebanyak 16,768.4 juta yang menunjukkan semakin tinggi NPV, maka ia merupakan pilihan terbaik dan dapat memperoleh pulangan tertinggi. BCR pula bernilai 1.33 di mana proposal diterima kerana nilainya melebihi 1. IRR tidak dikira kerana nilai NPV dan BCR telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Maka projek ini layak untuk dilaksanakan kerana dilihat dapat memberi keuntungan kepada orang awam.
Selain mengambil kira kriteria pemilihan projek, kita juga perlu menganalisis sensitiviti terhadap pelbagai andaian. Analisis sensitiviti yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti bagaimana nilai yang berbeza dalam satu barang akan mempengaruhi data yang dilaksanakan. Analisis sensitiviti bagi projek ini ialah harga barang mentah dan kenaikan upah pekerja. Disebabkan keadaan ekonomi yang tidak stabil, ianya telah mempengaruhi kenaikan harga barang mentah. Hal ini akan menyebabkan kos yang diperlukan melebihi kos yang dirancang dan mengakibatkan gangguan dalam kelancaran pembinaan projek ini. Selain itu, kos sara hidup yang meningkat juga akan menyebabkan peningkatan dalam permintaan upah buruh dari pekerja. Daripada andaian-andaian yang diambil kira dalam segala aspek, didapati projek pembinaan jambatan ini agak berisiko untuk dijalankan disebabkan kos-kos seperti kos operasi dan kos-kos lain yang semakin meningkat. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan melalui projek ini adalah pembinaan jambatan ini dapat memberi banyak manfaat kepada semua. Pembinaan jambatan ini boleh memudahkan lintasan kenderaan dan pejalan kaki kerana ia juga telah menggabungkan dua tempat yang dipisahkan oleh binaan atau struktur lain seperti sungai, selat, jalan raya dan sebagainya. Hasil kajian ini mendapati nilai NPV dan BCR adalah telah melepasi kriteria pemilihan penerimaan proposal, tetapi nilai IRR yang tidak melepasi kriteria yang ditetapkan. Kos yang diperlukan adalah sebanyak RM12,250,000, manakala faedah yang diperoleh sebanyak RM30,112,450 ke untuk sungai yang diperoleh menunjukkan nilai negatif iaitu sebanyak RM17,762,450. Walau bagaimanapun nilai IRR kurang daripada nilai D, namun projek yang dibina merupakan projek awam dan ia sewajar sebegitu. Secara keseluruhannya, projek ini adalah memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan tersebut.